Terima kasih Miza Yusni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat sedang menjalankan kajian keperluan sumber tenaga manusia bagi tempoh 2011 hingga 2025. Ini bagi memastikan pembangunan modal insan di negeri ini dapat dilaksanakan. Serinya Datuk Dr. Yi Mo Chai berkata kajian ini penting untuk merancang keperluan guna tenaga kerja mengikut sektor khususnya dalam mendukung keperluan Sabah maju menjelang 2015. Beliau berucap merasmikan Expo Kerjaya 2010 di Kota Kinabalu. Kajian itu diharap dapat menggariskan hala tuju pembangunan modal insan yang jelas khususnya bagi memenuhi keperluan guna tenaga di negeri ini. Beliau berkata usaha membangunkan modal insan berinovasi perlu dilaksanakan kemahiran, pembudayaan sikap progresif dan nilai moral yang tinggi. Sementara itu, dalam sidang medianya, Datuk Dr. Yi berkata Expo Kerjaya ini merupakan formula terbaik mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dan pengangguran di negeri ini. Ketika ini dianggarkan lebih 15,000 belia di negeri ini masih belum mempunyai Expo Kerjaya 2 hari yang bermula kemarin menyediakan 80 gerai pameran agensi Pendidikan dan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar memerlukan pengetahuan, kefahaman, perubahan sikap dan penyertaan dalam kalangan masyarakat. Ini perlu dipupuk dari peringkat awal usia kerana ia menjadi penentu ke arah amalan gaya hidup mesra alam. Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri, Yabi Yangkat berkata, kejayaan pengurusan alam sekitar secara berterusan juga memerlukan kerjasama bersepadu daripada setiap lapisan masyarakat. Babitkan masyarakat umum. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis penyampaian hadiah kepada 36 orang pemenang program Temu Ramah dan Kuis di radio sempena Minggu Alam Sekitar Malaysia 2010 di Kota Kinabalu. Turut hadir pada majlis ini pengurus Sabah VFM Puan Parini Pawiro. Program anjuran Jabatan Perlindungan Alam Sekitar ini diadakan dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Sabah dan ahli-ahli Sabah Environment Education Network. Encik Yabi berkata salah satu cara melindungi alam sekitar adalah melalui program dan aktiviti kesedaran bagi mewujudkan lebih ramai orang peka Oktober hingga 18 November 2010. Ia membabitkan siaran bahasa Melayu di Radio Sabah FM dan siaran bahasa Inggeris dan Kadazan Dusun di Radio Sabah VFM. Seramai 31 orang dari kalangan pengusaha filem dilantik menjadi rakan bistari Kementerian Dalam Negeri di Sabah. Pendekatan itu bagi memantau serta menangani aktiviti cetak rompak di negeri ini. Kementerian Dalam Negeri, Tanah Senggeran Sinatambe berkata, rakan bistari akan berfungsi untuk menyalurkan maklumat di samping meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap aktiviti cetak rompak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis dialog bersama pengusaha filem Sabah di Kota Kinabalu. Tanah Senggeran yakin menerusi kerjasama rakan bistari di seluruh negara, jumlah aktiviti cetak rempak akan dapat ditangani. Ketika ini terdapat 56 rakan bistari di semenanjung Malaysia tidak termasuk majlis dialog bersama pengusaha filem di Sabah ini. Beliau berkata ia memberi ruang kepada penggiat filem dan telemovie untuk menyuarakan masalah mereka. Ia juga membolehkan mereka mendapatkan maklumat mengenai permohonan berkaitan lesen serta peluang dalam meningkatkan karya mereka di masa depan. Lebih 150 penggiat filem hadir dalam ini. Seterusnya kita ikuti tajuk-tajuk utama akhbar tempatan. Perkhidmatan Awam Bertanggungjawab pastikan kejayaan dasar kerajaan. Antara tajuk utama pilihan akhbar News Sabah Times. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, sebagai pelaksana dasar-dasar pembangunan, perkhidmatan awam mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan kejayaan dasar-dasar kerajaan. Akhbar Daily Express memilih tajuk letak orang asli bersama Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Di sisi
Presiden APCO Tan Sri Bernard Dompok berkata, perkataan ketuanan Melayu yang ada sesetengah orang cuba jelaskan sebagai tidak membawa maksud keunggulan sesuatu kaum atau mendakwa sebagai lebih berkuasa tidak seharusnya terus wujud. Pindah perlembagaan saranan APCO bagi membolehkan orang asli menikmati keistimewaan antara tajuk utama pilihan akhbar utusan Borneo. Menurut Presiden APCO Tan Sri Bernard Dompok, di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, terdapat peruntukan jelas kepada hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah serta Sarawak namun orang asli tidak disebut. Turut dimuatkan dalam akhbar ini tiada maklumat pelajar IPT melacur. Polis setakat ini belum menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan kononnya ada kalangan pelajar IPT di negeri ini yang membuat kerja sambilan dengan memperdagangkan diri semata-mata untuk mencari sumber kewangan lebih. Bagaimanapun menurut Muhammad Sharif Abdul Wahab, sebaik menerima maklumat, siasatan segera akan dibuat. Sekian berita dan tajuk utama akhbar dari Kota Kinabalu pagi ini. Seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Miza Yusni. Silakan.